seterusnya kita pergi. Kita bersama doktor kita yang kedua, doktor hebat kita yang kedua, iaitu Dr. Heliza. Bersama-sama beliau ni ada 2 orang testimoni yang hebat kawan-kawan. Ayo, jom kita bersama-sama dengan doktor. Silakan doktor. Okey, terima kasih MC yang hebat kita, Muniati. Okey, apa khabar anda semua? Okey, terima kasih kepada Datin juga. Okey, selamat pagi kepada semua warga Studio FC. Okey, hari ini dah dengar Datin Dr. Azlinda bercerita tentang Nutrilite tadi, dan kesihatan tu adalah tanggungjawab kita sendiri. Jadi kena make sure, kena pastikan diri anda adalah di bawah kesihatan yang optimum. Okey, saya tak nak membuang masa yang lama sebab kita masa mencemburui kita. So kita terus pergi kepada slide saya. Okey, sebelum itu saya nak bercerita bahawa saya ditaja oleh Abang Harun dan Kak Muni dalam dunia yang hebat ini, dan actually saya belajar daripada Abang Harun dan Kak Muni untuk Nutrilite ni sebenarnya. Okey, hari ini talk kita dah dengar tadi daripada Datin Dr. Azlinda. So ini adalah disclaimer saya. Saya nak beritahu bahawa segala maklumat perubatan dalam laman ini atau dalam video ini hanyalah sebagai sumber maklumat am saja dan rujukan saja. Ia tak ada bertujuan untuk digunakan sebagai sumber untuk tujuan diagnostik atau rawatan perubatan. Okey, maklumat di sini hanya bertujuan untuk pengetahuan am sahaja. Maklumat ini juga tidak bertujuan untuk membina sebarang hubungan patient physician relationship. Maklumat di sini sepatutnya tidak digunakan untuk menggantikan professional diagnostic and treatment anda. Jangan takut, ini disclaimer saya sebab saya takut nanti okey, saya baca teruskan. Sila dapatkan nasihat daripada doktor yang bertauliah yang sedang merawat anda. Okey, dengar tu ya. Adalah lebih bagus dapatkan nasihat daripada doktor bertauliah yang percaya kepada natural practice. Bila mana anda hendak membuat keputusan berkaitan status kesihatan anda atau anda hendak mendapatkan panduan mengenai rawatan perubatan anda. Okey, saya Dr. Heliza Abdul Halim atau pengeluar atau pengedar atau peminat video ini ataupun Studio FC ini tidak akan bertanggungjawab di atas segala kerosakan, kerugian, kecederaan atau sebarang liability yang anda tanggung disebabkan oleh kepercayaan atau kepergantungan anda dengan maklumat yang terkandung dalam laman ini atau dalam video ini. Okey, panjang disclaimer saya tu. Okey, dan untuk makluman anda, okey, vitamin dan mineral adalah sebenarnya makanan. Okey, dia tak boleh merawat pesakit, tapi tubuh badan kita memerlukan vitamin. Kata Datin tadi, badan kita sendiri yang memerlukan vitamin dan mineral yang cukup untuk melawan penyakit yang menyerang badan kita atau penyakit yang ada pada kita. Maksudnya, vitamin adalah sebagai nutritional gap atau mengurangkan jurang kekurangan nutrisi kita. Okey, so hari ini kita akan bercerita juga tentang penyakit kanser, tetapi sebelum tu saya nak mainkan video ini. Okey, kali pertama saya mainkan video ini mungkin in English, lepas tu saya akan translate. Okey, sila dengar ya. Our bodies are making potential cancer cells all the time, but our immune system regularly finds them and destroys them. Crucial to our tumour defence force are so-called natural killer cells. Sorry, semula. Our bodies are making potential cancer cells all the time, but our immune system regularly finds them and destroys them. Crucial to our tumour defence force are so-called natural killer cells. They're one of the only cell types that can recognise threats generated by our own bodies and call in an attack. It's one of life's great mysteries why some cells slip past our defences and begin to grow. So our own immune system is still one of the best ways to fight the cancer. The trouble with chemo is, at the same time as it's poisoning our tumour cells, it's also wrecking our immune system. Okey, untuk yang kali kedua ni saya akan translatekan dalam bahasa Melayu. Okey, saya kurangkan suara. Okey. So kita akan dengar semula. Okey, badan kita ni berpotensi untuk membentuk sel-sel kanser sepanjang masa.
But our immune Tetapi sistem pertahanan badan kita ni boleh menemui sel kanser tersebut dan memusnahkannya. Paling penting dalam sistem pertahanan badan, sel sistem pertahanan badan tu adalah dikenali sebagai sel pembunuh semula jadi. Ia adalah satu-satunya sel yang boleh mengenali ancaman yang dibuat oleh badan kita sendiri yang akan memusnahkan sel kanser tersebut. Adalah menjadi satu misteri kenapa ada sel kanser yang terlepas dari sistem pertahanan badan kita ini dan mula mengembang dalam badan kita. Jadi, sel sistem pertahanan badan kita adalah cara yang paling baik untuk melawan sel kanser. Masalah dengan kemo, selain ianya membunuh sel kanser, tetapi pada masa yang sama, ia juga merosakkan sistem pertahanan badan. Okey, so nasihat saya bukanlah bermaksud untuk berhenti kemo. Sila dapatkan nasihat doktor yang merawat anda. Bila cakap macam ni pula, ada pula tak nak pergi kemo. Saya adalah sangat takut. Okey. Dengan ini, saya panggil pula pengalaman Nur Fatin binti Musa. Kita panggil Fatin untuk masuk. Okey, unmute-kan Fatin. Okey, Fatin ada? Ya, doktor. Okey. Okey. Assalamualaikum Fatin. Waalaikumsalam ya doktor saya. Tak dengar Fatin? Boleh ni? Tak dengar suara. Okey. Okey, doktor jelas tak? Okey, saya tak dengar, saya kena ni. Okey, so saya dengar. Okey. So sekarang ni kita nak berkongsi pengalaman Fatin. Fatin daripada Penang ya? Ya, betul doktor. Okey, kita nak cerita tentang pengalaman Fatin dengan ayahnya. Okey, Fatin boleh mulakan berkongsi pengalaman Fatin? Okey, assalamualaikum semua dan selamat pagi. Saya Nur Fatin binti Musa. Okey, saya akan sharing mengenai perjalanan ayah saya dalam mengharungi kanser kolon stage 4 lah. Kanser kolon stage 4 ya? Okey. Okey, permulaan perjalanan ayah saya masa tahun 2017, akhir tahun 2017, doktor detect yang ayah saya kanser usus lah, kanser usus stage 4 dan perlu membuat operation kemoterapi dan radioterapi. So masa tahun 2018 dah Januari 2018 dah start buat pembedahan dan kemoterapi sepatutnya kena buat 12 kali pusingan. Tapi doktor cakap dekat abah kena stop pusingan ke-7 sebab kerana keadaan abah kurus, sebab dia uzur. So dia macam keadaan dia hanya berbaring sahaja, tak mampu untuk makan. Cara yang baik. Okey, saya tambah sikit ya. Sebabnya masa ni pun keadaan sel darah putih dia pun sangat turun. Dan bila kita tak boleh teruskan kemoterapi, sebabnya doktor tu tengok semua kebanyakan sel darah merah, sel darah putih dia memang rendah sangat. Okey, so next ya. Okey. Fatin, teruskan. Akhir bulan 2018 tu, akhir bulan dalam bulan November tu, doktor nasihatkan kena buat rawatan kampung lah sebab tak ada dah alternatif lain lah untuk ni, tak boleh teruskan kemo dah. So jadi pasal awal tahun 2019, okay, awal tahun 2019 cuba jumpa cari alternatif yang lain kan. So jadinya Liza untuk untuk berubatlah cara abah ni kan macam mana kan. Ya. Okey, Fatin, kita jumpa sebagai nak rawatan alternatif sebab masa tu ayah keadaan macam mana makan dia lepas kemo tu? Cuba terangkan sikit masa kemo dan keadaan dia macam mana, terbaring ke macam saya jumpa itu? Okey, masa kemo tu keadaan dia memang terbaring. Lepas tu kalau makan memang tak boleh langsung masuk makanan apa pun, macam nasi ke apa, dia boleh minum air sahaja. So jadinya sumber vitamin mineral dalam badan abah tu memang tak ada langsung dah. Memang tak ada pun, dia just minum air je. Macam kita satu keluarga, Fatin satu keluarga ni akan blend je semua benda makanan yang boleh abah minum. Itu pun tak terima sebab dia rasa dia dah tak ada dah.
Okey, masa ni saya memang jumpa Cik Musa ni keadaan dia terbaring dan dia minta maaf lah sebab bukan dia tak nak bangun masa tu, sebab bila dia bangun pun dia pening kepala. Saya pergi jumpa kat rumah masa tu, tak COVID lagi lah. Okey, saya pergi jumpa di rumah dan memang tengok dia kata at least saya nak sekurang-kurangnya nak pergi ke tandas je. Nak pergi ke tandas tanpa bantuan. Itulah dia punya harapan lah. Okey, bermulalah saya berjumpa Nutrilite masa ni dengan Cik Musa, Ayah Fatin tadi. Okey, so next. Okey, apa berlaku dalam masa ni, dalam setahun ni? Dalam masa setahun selepas pada dah habis 2018 tu, so masuk je 2019 dah jumpa doktor bagi saranan untuk Nutrilite semua tu kan. So lepas setahun badan Abah lepas pada Nutrilite Abah makan start Januari 2019. So lepas pada sebulan maksudnya Februari tu badan Abah dah okey sikit. Maksudnya dah ada selera makan. Sebab doktor waktu tu sarankan Abah makan protein dulu kan. So untuk dia cover balik kan Abah punya makanan tu semua. Lepas tu lepas pada 5 bulan doktor dah stop kemo tu dan doktor pun agak terkejut dengan saiz badan Abah tiba-tiba berat dia dah berat dia naik. Daripada awal ni doktor kan dah tak tahu nak buat apa kan. So doktor katalah okay, rawatan hospital tak ada dah, kena buat rawatan kampung. So bila lepas Abah dah cuba Nutrilite tu badan Abah automatik dah badan Abah dah naik, dah selera makan semua dah ada. Doktor yang rawat dia tu. Doktor hospital pun terkejut masa ni. So daripada sini kalau tengok keadaannya setelah setahun 5 bulan pun dia kata dah ayah dia macam ni. Masa tu datang sekali lagi memang tengok Ayah Fatin tu dia dah kata boleh pergi tandas lah. Yang paling saya terkejut sekali masa tu dekat nak raya. Encik Musa dia boleh drive daripada Kuantan ke Perak. Betul tak Fatin? Betul. Saya pun terkejut. Saya kata kita baru je beri tapi dia dah ada upaya daripada yang tadi yang duduk atas wheelchair tadi tak berupaya sekarang masa tu dalam masa berapa bulan 4-5 bulan tu dia dah boleh drive masa tu. Itu adalah saya sangat terkejut sebab saya tahu melalui telefon dia dah pergi drive ke Perak. Itu terkejut lah. So sekarang ni apa keadaan dia sekarang ni? Sekarang ni alhamdulillah dah hampir 4 tahun dah Abah. Doktor pun dah isytihar dah bebas kanser dan semua yang Abah macam kemo stop dah semua, sejadinya dah alhamdulillah lah. Cumanya Abah masa sebelum waktu sepanjang doktor isytiharkan bebas kanser tu Abah masih follow up dengan doktor. Apa-apa Abah makan ubat hospital semua. Cuma sekarang ni dah tak ada dah. Memang alhamdulillah memang dah bebas lah kanser. Alhamdulillah. So kalau macam ni kita nak beritahu bahawa even fail untuk dia kemoterapi sebab 7 cycle je dia manage untuk dapatkan 7 cycle despite of 12 cycle tu hospital pun tak boleh nak offer lagi rawatan, tetapi dengan Nutrilite kita syukur alhamdulillah dengan izin Allah Encik Musa alhamdulillah sampai sekarang sihat macam ni. Dan yang penting kalau tengok ni adalah ini keluarga Fatin dan keluarga Fatin. Kita tengok ayah dia yang duduk kat kursi sebelah pengantin tu. Okey, nampak tak? Okey, keadaan ayah Fatin sekarang ni. So Fatin, any last word? Ya, doktor. Nak kata apa-apa sebelum nak berakhirnya sesi Fatin ni? Okey, macam apa yang saya boleh share ni, keadaan ayah saya ni, sebenarnya Nutrilite tu bagus je untuk badan kita. Kalau dia sihat ke tak sihat ke, dia boleh sihatkan sel kita tu balik. Itulah saya nampak ayah saya lah. Okey, syukur alhamdulillah. Ini adalah pengalaman Fatin dan saya sendiri yang memberi Nutrilite kepada Fatin, ayah Fatin, Cik Musa. So ini pengalaman saya, colon cancer stage 4. Okey, vitamin tak boleh merawat sakit, tapi kita punya badan sendiri yang perlukan vitamin dan mineral yang cukup untuk melawan penyakit yang ada pada badan. Sebab itu apa yang Datin cakap tadi pasal double X
protein, omega dan vitamin C tu basic. Trio foundation campur vitamin C. So kita go to basic, kita pergi ke asas yang kita tengok yang Datin dah terangkan tentang pinggan sihat Malaysia, suku-suku separuh tu. Sebab masa tu Encik Musa tak boleh nak makan. So saya gantikan protein, bahagian portion suku protein tu dengan protein kita, all plant protein. Dan karbohidrat masa tu memang saya really depends pada body chemistry replacement. Dan yang penting sekali, and masa tu sebab dia colon cancer, saya bagi probiotik juga, dan ini adalah setengah daripada vitamin dan mineral yang sepatutnya kita makan. Saya gantikan dengan double X, dan dalam masa yang sama coenzyme Q10 untuk sakit kanser, dan sebab dia usus dan saya campur probiotik. So dengan ini kita mengucapkan terima kasih kepada Fatin. Okey, berikan type 888 kepada Fatin. Okey. Okey, so itu adalah testimoni yang pertama. Okey, terima kasih Fatin. Jumpa lagi di lain rancangan. Okey, alhamdulillah. Okey. So nextnya kita panggil Chef Khairi. Okey, Chef Khairi. Okey, Chef Khairi ada tak? Okey. Okey, ada Chef Khairi? Ada. Okey, Chef Khairi. Okey, bersama-sama dengan saya. So, Chef Khairi. Okey. Ya. Alhamdulillah. Okey, Chef Khairi. Mungkin kita pernah berjumpa di Kuantan Center dulu. Suatu. Ya, kot. Okey. Long time ago. Ya. Okey. Okey. Assalamualaikum, Chef Khairi. Salam. Okey. So, Chef Khairi daripada mana? Kuala Lumpur? Saya daripada Selangor, Bandar Puncak Alam. Okey. So, hari ni kita nak bercerita pasal kencing manis Chef Khairi kan? Ya, kencing manis, darah tinggi dengan high kolesterol. Oh, okey. Penyakit kencing manis, darah tinggi dan high kolesterol. Ini memang penyakit biasa dekat Malaysia ni. Okey. Tapi sebelum tu kita nak tanya, berapa lama dah yang menghidapi semua penyakit-penyakit ni? Okey. Dan 5 tahun ada kot. 5 tahun. Okey, masa tu memang kita jumpa pun dalam 5 tahun yang lepas juga kot. Okey. So, apa ubat yang diberi oleh doktor sekarang ni? Kalau ingat lah, kalau tak ingat tak apa. Apa ubatnya? Saya ada save dalam saya punya phone. Tak apa. Ubat darah tinggi berapa jenis? Darah tinggi ada 2 jenis. Dua jenis. Kolesterol ada 1 jenis. Yes. Lepas tu kencing manis ada 1 jenis. Okey, so ini adalah ubat lah. 2 jenis ubat darah tinggi, 1 kolesterol waktu malam dan kencing manis 1 jenis lah. Okey. Dan ada lagi 1, dia tambah lagi sebab dia kata saya punya buah pinggang bocor. Okey, dia tambah apa tu? Ingat? Tak ingat? Tak Tak apa. Okey. So bila sekarang ni daripada dulu dan sekarang, apa beza antara sebelum mengamalkan Nutrilite dan sekarang ni mengamalkan Nutrilite, macam mana? Banyak beza. Sekarang saya dah tak makan ubat lagi. Makan ubat lagi. Doktor yang suruh kan ya? Bukan saya suruh, doktor yang suruh. Doktor yang suruh. Tengok tu. Okey, bagus. Amazing. Okey. Doktor tu pun rasanya pun kawan Dr. Eliza juga. Dr. Wati nama dia. Doktor siapa nama? Zawati. Zawati. Kita kenal dia. Dia memang private doktor saya lah. Okey. Kita kenal kawan lama kita. Masa belajar sama-sama. Okey. Dia mula-mulanya kisah dia, saya ambil ubat tu hampir 5 tahun. Okey. Lepas tu saya tengok dia suruh saya every year saya akan buat blood test lah. Check up kan. So dari situ dia akan studykan saya punya tahap kesihatan. Okey. So macam saya punya company, saya masih bekerja, tak akan ambil kita bekerja lagi lah. Bahaya tu. Tu risiko nak buang orang tu. Memang risiko untuk buang orang lah sebab dia kata kita not good condition untuk bekerja. Okey. So masa tu tekanan darah dan kencing manis berapa? Kalau ingat. Kencing manis 17. 17. Okey. Darah tinggi? Darah tinggi 140, 170 pun pernah. Bawah dia dalam 90 lebih. 90 lebih, kadang 100 lah, lebih kurang macam tu ya?
Ya. Tekanan darah normal 120/80. Kecil manis biasanya kalau betul-betul ikut ni kita nak bawah pada 6 lah. Kalau boleh lah 5.7. Tapi jarang-jarang kalau berlaku dalam untuk kecil manis ni. Okey. So kolesterol apa berapa tu? Kolesterol tengok kat situ berapa? Tak apa. Dia ada dokumen. Saya ada nurse saya sini. Wah, ada sebelah tu nurse dia. Okey. Saya nak baca pun saya tak pandai benda ni kan. Tak apa. Kalau tak tahu, tak apa. Okey. So sekarang ni, setelah makan Nutrilite, berapa lama keadaan dia bertambah baik dan doktor sendiri yang stopkan sendiri? 6 bulan. 6 bulan? Mengamalkan Nutrilite 6 bulan dan doktor tu stop sendiri, stopkan ubat, betul? Saya stop ubat. Oh, okey. Boleh kita nak kongsikan dengan audien kita vitamin apa yang Chef Hari amalkan sampai doktor pun dah boleh stop. Okey, double X, kalsium, Calmac D, Biosi, Omega, B complex, lecithin E dengan protein. Protein. Okey, masa tu buah pinggang ada pergi ke stage berapa atau dia kata tak tinggi? Buah pinggang bocor dia baca saya 150. Tak tahu apa maksud dia. Okey, nombor 30. Sekarang ni? Sekarang 30. Sekarang ni? 30. 30. Alhamdulillah. Kita tengok daripada 170 biasa kreatinin lah. Okey, so dia dah turun kepada 30 normal. So itu baru permulaan buah pinggang. So kalau macam tu, lepas 6 bulan makan tu, barulah doktor tu stop sendiri. Bukan sendiri stop lah, betul Chef? Ya, saya pun takut juga nak stop kan. Then dia buat blood test. Dia kata kita buat blood test, check dulu, compare dengan tahun lepas. Then dia cakap dengan saya, dia kata bawa apa yang suplemen saya makan. Oh, okey. Saya bawa lah suplemen tu semua. Dia check dekat botol lah sebab dia nak tengok bahan benda kan. Lepas tu dia kata okey. Boleh continue. Dia kata awak teruskan. Dia kata mulai dari hari ini tak payah makan ubat lagi. Dan awak teruskan dengan Nutrilite. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. So berapa tekanan darah sekarang dan kencing manis sekarang ni berapa? Sekarang kencing manis 6.5. Daripada 17 tadi? 6.5. So makan ubat tadi kencing manis? Darah tinggi? Kencing manis, darah tinggi saya 125/80. Beri tepukan yang hebat kepada Chef Kari kita dengan diet 888 dan memang hebat Nutrilite. Nampak tu. So sekarang ni kita pun bersyukur Chef Kari pun dah back to normal, basic, tapi jaga juga pemakanan. Okey, teruskan juga makan Nutrilite sebab kadang-kadang bila kita dah rasa sihat, kita pun dah stop makan. Itu benda yang kita masih ada, kita panggil nutritional gap, ada kekurangan nutrisi yang kita hari-hari tak dapat tunaikan. So, okey Chef Kari, kita ucapkan terima kasih atas perkongsian pada malam ini dan semoga Chef Kari sentiasa sihat. Okey, terima kasih. Okey, alhamdulillah. Okey, anda rasa macam mana setelah tengok dua testimoni tersebut? So memang hebat Nutrilite kita, memang tidak dapat dinafikan dan saya pun actually sangat bergembira bersyukur jumpa Nutrilite ni sebab daripada pengalaman saya sendiri masa tu ayah saya pun ada ketumbuhan juga di kepala ya. Kalau Datin nak tahu, dia ada pituitary adenoma with pituitary apoplexy. Itu je nak beritahu ke Datin lah apa penyakit dia lah. So daripada situ dia makan Nutrilite 6 bulan, pituitary adenoma dia back to normal size. Doktor pun macam makan apa bila kita share tentang Nutrilite, dia biasalah so memang kurang percaya. So tapi tak apa, sampai sekarang pun dia alhamdulillah dia tak ada masalah, boleh mobile macam biasa. Kalau ikutkan hari tu macam totally macam terus baring, kita pun masa tu hospital kata go back and baca Yasin. Macam itulah.
So this is the best Nutrilite yang saya ni lah yang saya dapat dengan Nutrilite lah. So dengan ini kita nak sesi soal jawab dengan Datin sekali. Kita mungkin tak boleh jawab semua soalan-soalan yang diberikan oleh audiens kita, banyak sangat. Sebab itu Nutrilite ni memang sebulan sekali punya program. Tetapi sebelum tu saya akan bertanya jugalah ke Datin. Datin boleh buka unmute-kan mic sebab saya nak tanya soalan. Okey, ada soalan yang bertanya macam ni. Protein kalau dalam breast cancer ataupun yang berkaitan dengan estrogen punya estrogen punya macam ovary atau uterus, apa pandangan doktor, nak beri protein atau tak? Okey, kita minta Datin jawablah sebab Datin experience tinggi banyak daripada saya pasal ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini memang soalan yang pada saya banyak kontroversial lah tentang phytoestrogen. Ya, kenapa orang cakap pasal soya, produk soya? Sebab produk soya ni dia ada phytoestrogen. Phytoestrogen ni adalah estrogen seakan-akan estrogen manusia tapi daripada tumbuhan. Kita ada juga xenoestrogen, iaitu estrogen yang daripada haiwan, ya. Kalau sebenarnya saya pun tak sempatlah nak tunjuk kat sini kan sebab tak expect soalan ni kan. Ada banyak study paper sebenarnya, kalau anda yang suka cari Google, type saja phytoestrogen dan breast cancer, phytoestrogen dan ovarian cancer, phytoestrogen dan ovarian cyst, phytoestrogen dan fibroid, ya. Google lah semua cari itu, banyak sangat study papers yang mengatakan tidak ada kaitan yang terbukti, ya, bahawa phytoestrogen ni menyebabkan masalah tadi, ataupun bila orang yang ada masalah-masalah yang disebut tadi, bila makan produk yang ada soya menyebabkan dia lebih teruk. Tidak ada, ya, tidak ada bukti. Okey, so harapnya sebab saya pun kalau ikutkan saya ada two school of thought, dua pandangan yang berbeza. Ada yang kata beri, ada yang kata tak beri. Itu adalah kadang-kadang kita pun dia orang jadi was-was, kita kata itu pilihan di tangan anda jugalah. Tapi bagi saya, even ayah saya macam even bibik saya pun ada fibroid, ada ovarian cyst, saya tetap juga bagi protein. Alhamdulillah, semua jam alhamdulillah back to normal. Itu kita nak tanya. Okey. Seterusnya adalah ada promoter si cakap mineral yang terbaik hanya mineral dari buah dan sayur. Mineral dalam vitamin ni, suplemen tidak bersifat organik dan tidak mudah untuk diserap oleh badan. Datin ada cerita sikit tadi, just cerita sikit je lagi pasal beza vitamin daripada sayur dengan just vitamin daripada suplemen. Tapi Datin dah conclude tadi, just sikit-sikit je. Yang okey, kalau saya dah terbaca tadi mengatakan mineral daripada air, ya, tidak boleh diserap ke apa. Daripada buah dengan sayur tu mineral yang terbaik hanya mineral dari buah dan sayur. Mineral dalam air bersifat tidak organik dan tidak mudah diserap oleh badan. Okey. C ni water filter kan? Oh, okay. I got it. Ya, sebab ada water filter yang sebenarnya dia menghasilkan reverse osmosis. Dia menggunakan sistem reverse osmosis, menghasilkan air yang kurang mineral ataupun tidak ada mineral, ya. Jadi saya nampak dah tadi, boleh tak saya share satu artikel? Saya share satu artikel, ya. Boleh nampak ke? Boleh. Okey. Artikel ni sebenarnya dikeluarkan oleh WHO. Dia menceritakan tentang health risk, risiko kesihatan bila kita minum air yang kurang mineral ataupun tidak ada mineral. Demineralized water ni maknanya air yang mineralnya dibuang, sama ada dibuang terus 100% ataupun dibuang menyebabkan mineralnya sangat kurang. Okey, siapa yang minat bolehlah baca, ada 16 muka surat. Sebenarnya study ni, paper ni
adalah summary ya, ringkasan kepada 65 study paper yang menunjukkan bahawa kalau kita minum air yang kurang mineral, air yang mineralnya telah dibuang, dia memberikan banyak kesan-kesan buruk kepada kesihatan kita. Jadi saya tak bolehlah nak tunjuk semua ni. Anda search ni dan baca. Memang dia ada tulis semua. Dan untuk mereka yang doktor ke apa kat sini ya, dia ada list sekali ni study paper dia. Semua kenyataan dalam tu ada rujuk study paper, so ada 65 study paper semuanya yang anda boleh baca dan faham bahawa minum air yang kurang mineral ataupun sangat sedikit mineral ataupun tidak ada mineral sangat-sangat tidak bagus untuk kesihatan kita. Okey. Kalau ikutkan ya, air apa yang terbaik ya? Air Zam-Zam tu terbaik kan? Yes, air Zam-Zam. Rasa sikit-sikit payau, sangat-sangat kaya dengan mineral. Ya, betul. Dan kalau kita tengok orang-orang yang hidup sampai 100 tahun lebih ya, kebanyakan mereka ni hidup di kawasan tanah tinggi, di bukit-bukit, kawasan gunung-gunung, dan mereka sebenarnya minum apa yang kita panggil glacier milk. Air daripada glacier. Kenapa dikata milk? Sebab air tu macam bukan putih jernih, disebabkan kandungan mineral yang tinggi dalam air tu. Jadi sebenarnya tidak betul apa yang dikatakan tadi. Kalau tak, kenapa Allah buatkan ada mineral dalam air kita? Itulah air, selain air Zam-Zam, air spring adalah the best untuk kita, penuh dengan mineral dan senang diabsorb. Ya, dia kata Datin ya? Ya, betul. Okey, ini antara soalan-soalan yang hot jugalah. Okey, Datin, boleh tak cerita pasal suami? Suami juga yang seorang doktor dan power dalam bisnes ini. Bercerita sikit tentang kita, kepada kita tentang suami yang memang seorang pakar jantung. Dan kalau cerita sikit tentang latar belakang dia sikit dan macam mana terjerumus macam ni. Lepas tu kita nak tanya sikit, kalau ada pesakit yang sakit jantung tu biasanya buat macam mana? Bagi apa? Okey. Suami saya, Datuk Dr. Hamzah, adalah pakar bedah jantung. Beliau pernah menjadi ketua perkhidmatan bedah jantung di Kementerian Kesihatan. Dan juga ketua Jabatan Pembedahan Jantung Cardiothoracic Surgery di Hospital Pulau Pinang. Ada banyak lagi lah jawatan-jawatan, saya pun kita tak payah sebut di sini. Macam mana kita boleh buat bisnes ya? Macam mana? Okey. Panjang cerita. Sebenarnya saya memang percaya bahawa semua penyakit ada penawar kecuali mati. Tetapi macam Dr. Heliza pun tahu, bila kita belajar, banyak penyakit kronik tidak ada penawar, cuma ada ubat untuk kontrol. Jadi saya memang sentiasa ada konflik in myself ya. Kenapa ada beribu-ribu saintis seluruh dunia dah 100 tahun kot buat macam-macam kajian, kenapa tak boleh jumpa cure? Itu saya selalu question. Jadi bila Dr. Aziz perkenalkan nutritional medicine, cerita pasal macam mana sebenarnya kalau kita betulkan pemakanan kita, ambil zat yang betul yang cukup, badan kita sebenarnya boleh baiki apa yang rosak. Kita boleh mencegah macam-macam penyakit dan kita juga boleh reverse a lot of chronic disease. Jadi itulah menyebabkan saya jatuh cinta dengan Nutrilite. Jadi saya sign up sebagai MBA distributor bukan untuk buat bisnes, tetapi sebab saya tertarik dengan Nutrilite, dan sebagai seorang doktor sewaktu itu kami memang tak ambil suplemen dan tidak percaya dengan suplemen. Tetapi bila Dr. Aziz terangkan, macam saya cerita tadilah, kalau nak ikutkan mana nak cukupnya ya zat yang kita makan, dan saya tahu anak-anak saya tak makan sayur dan buah yang cukup. Jadi saya mula amalkan suplemen tu. Untuk keluarga sendiri. Dengar tu ya. So standard doktor tak percaya pada suplemen. Masa saya dulu-dulu pun sebelum ayah saya sakit pun macam tu juga. Sebab kita rasa kita dah makan benda yang bagus, kita konon lah ya. Tapi sebenarnya nutritional gap tu masih ada lagi. So kalau kata orang yang sakit jantung, dia ada kata myocardial infarction macam attack tu. Bila dah kena, biasanya Datin suggestkan apa?
Okay, yang pertama macam kita tahulah emergency treatment mesti pergi hospital kan, dapatkan rawatan. Kemudian apa yang pentingnya adalah sakit jantung ni, tersumbat salur darah jantung ni, dia bukan jadi macam tu je, dia ada punca-punca dia. Ya, biasanya punca-puncanya darah tinggi, kencing manis dan juga makanan yang tak betul. Menyebabkan salur darah kita tu sempit dan tersumbat. Okey. Jadi pada saya yang pertama sekali kena betulkan diet. Lepas saya bagi satu contoh atas semua ni ya. Ada pesakit Dr. Hamzah dulu, dia memang kena heart attack. Dia ada darah tinggi. Waktu tu dah 15 tahun darah tinggi. Kena heart attack, kena buat bypass. Jadi selepas bypass kita jumpa dia dan bagi nasihat untuk tukar cara hidup dia, cara makan semua tukar. Dia ikut betul-betul dan dia start ambil suplemen. Apa yang saya bagi waktu tu biasalah standard aja. Yang saya cerita tadi tu semuanya Bio-C, Omega 3, Double X, coenzyme Q10. Ya, protein ya, lecithin E, kita bagi yang itu. Kemudian dia memang exercise, jaga makan betul-betul dalam masa 2 bulan. 2-3 bulan macam tu berat badan dia turun 20 kilo. Kemudian ubat dia perlahan-lahan dikurangkan selepas setahun ya daripada tarikh dia operation. Setahun doktor dia ya, bukan doktor yang rawat dia untuk continue ubat ni bukan suami saya, bukan Dr. Hamzah, memang doktor panel dia terpaksa berhentikan ubat darah tinggi. Sebab dah turun-turun sampai minimum, dah tak boleh nak turun lagi dah. Kena berhentikan sebab tekanan darah dia dah normal. Kemudian last kali tinggallah ubat kolesterol. Kolesterol pun dah normal, dah cantik. Dia tak berani nak berhentikan, suruh tanya Dr. Hamzah, boleh tak berhentikan? So berhentikan. Jadi tak adalah, dia dah berhentikan semua ubat dia kecuali setengah biji aspirin sebab pernah buat bypass kan. Jadi doktor dia kata, you buat apa ya? You makan ubat dah 15 tahun, sekarang saya kena berhentikan ubat you. Doktor dia tanya. Jadi dia bagi tahulah apa yang dia buat. Ya, saya sebenarnya percaya tentang suplemen ni disebabkan banyak pengalaman sendiri dan pengalaman orang-orang yang saya recommend untuk ambil suplemen Nutrilite yang dia dah reverse ya. Banyak penyakit-penyakit dia menyebabkan saya memang yakin dan percaya tentang Nutrilite. Okey, tengok tu. So orang yang dah memang sakit jantung 15 tahun pun doktor pun boleh berhentikan tapi kena amalkan lifestyle yang sihat. Okey, dengan senang saja. Kita ambil benda tu Trio Foundation tadi, Bio-C, lecithin E. Ambil yang basic saja and then coenzyme Q10 for jantung. So actually dia boleh reverse back. Dia boleh kembali kepada asal kita punya keadaan penyakit kita. Tapi kena jaga lifestyle kita, jaga pemakanan kita. Okay. So daripada situ, kalau lah kata, tadi dia on aspirin kan, kalau on warfarin, bagi tak omega? Okay. Kalau orang yang makan warfarin, bukan kita nak katakan 100% tak boleh bagi ya. Cuma kena sangat-sangat berhati-hati. Kalau nak makan omega juga, yang bagusnya masa tengah adjust dose warfarin tu, kalau ada di hospital masa itu dan boleh doktor terus adjust dose warfarin, lebih bagus. Sebab kita takut akan jadi pendarahan. Tapi nak kata 100% memang tak boleh, no, tak juga ya. Tapi dari segi pemantauan doktor kena sangat-sangat rapatlah monitoring dia ya. Close monitoring kita panggil sangat. Kita akan close monitoring orang yang on warfarin. Jadi maksudnya kalau Datin kalau bagi double X boleh juga dalam orang warfarin, betul? Okey. Yang protein tak ada masalah, lecithin pun tak ada masalah. So bagi kebanyakannya kecuali close monitoring kalau kena start omega, betul? Ya. Cuma double X juga sebab ada banyak kepekatan sayur dalam tu. Ya, betul. Sama juga maknanya kalau kita adakan close monitoring di waktu yang sama ambil double X, jadi senang boleh adjust terus dengan dos warfarin tadi untuk adjust INR dia. Okey, kebetulan sebab ini berkaitan dengan jantung dan kita pun nak mengakhiri kita punya masa. So sebelum nak tutup ni, sebelum tu, okey, dia bertanya tentang penyakit septal defect.
sama ada jantung kan ada ni kita nak beritahu ke orang lain lah. So jantung tu dia ada macam divider lah kat jantung tu, dia berlubang, jantung berlubang. So sama ada VSD atau ASD. Okey, ada tak suggestion untuk anak-anak yang jantung berlubang ni nak beri, dan ada tak pernah tengok dia kembali kepada asal? Kalau si kecil, ke macam mana? Yelah, jantung berlubang ni bergantung kepada di mana letaknya ya, di atrium ataupun di ventricle, dan juga bergantung kepada besar atau kecilnya ya. Memang ada yang pesakit kanak-kanak yang bila dia makin besar dia dah tutup. Ya, ada yang memang tak tutup ya, tak boleh tutup. Jadi yang tu kita tak boleh bagi answer kat sini sebab kita tak tahu keadaan sebenarnya ya, yang hanya tahu ni adalah kardiologis masing-masing. Tapi dari segi nak berikan suplemen untuk anak-anak tadi memang saya rasa perlu bagi, sebab kalau kita tengok ramai anak-anak yang sakit jantung ni dia dari segi development dia lambat kan, kurus, tak lalu makan, tak boleh naik berat badan. Kadang-kadang bila doktor nak buat operation, dia nak kanak-kanak tu ada certain weight berat badan yang agak selesa lah sebelum operate kan. Jadi sangat bagus bagi suplemen supaya anak tadi dapat membesar dengan lebih baik. Kalau diperlu buat surgery, risiko dia tu kurang lah. Badan dia lebih bersedia untuk ke pembedahan. Okey, terima kasih Datin. So, saya pun ingin berkongsi jugalah cerita tentang jantung berlubang ni. Kebanyakan untuk kanak-kanak, kalau lepas setahun saya akan start beri protein dengan cuba multivitamin. So, tengok dia punya perkembangan berat badan pun dah naik. Daripada kan kita ada graf tu, dah naik dan dia at least masuk dalam graf yang sepatutnya. Okey. Kita mengucapkan terima kasih kepada Datin atas segala perkongsian untuk malam ini, dan seterusnya saya pun ingin memulangkan floor ni kepada MC yang comel hari ini, Muniati. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Pergi ke Muniati. Thank you. Alhamdulillah, Masya Allah kawan-kawan. Sangat banyak ilmu kesihatan yang kita boleh dapat pada malam ni kan. Dia dah nak habis jadi malam lah. Mula-mula tadi pagi kan. Okey kawan-kawan. Ucapkan terima kasih kepada dua orang doktor yang hebat kita pada malam ni. Typekan 888. Terima kasih dia ucapkan. Okey, so Alhamdulillah. Sebenarnya kawan-kawan, kesihatan kita ni sangat mahal. Kalau nak tahu mahal ataupun tidak, cuba kita masuk ward. Dekat situ kita tahu kan, mahal ataupun tidak. Jadi kawan-kawan, saya nasihatkan untuk diri saya juga, jom kita ambil sementara masih sihat ni, amalkan foundation trio tu kan, yang dah Datin doktor terangkan tadi. Ambil waktu masa kita sedang sihat lagi. Betul ya doktor? Ambil waktu sihat. So supaya kita sentiasa berterusan sihat. Siapa nak sihat, siapa nak cantik, glowing macam dua orang doktor tadi, Nutrilite lah jawapannya. Mesti masing-masing, cantik lah doktor kita, muda lah. Rahsia dia dah terbongkar malam ni kawan-kawan. Nutrilite. So malam ni juga order apa yang doktor dah suggestkan tadi. So Alhamdulillah, Nutrilite Talk dah tirai kawan-kawan. Saya mohon maaf sekiranya terdapat salah tutur bicara saya pada malam ni. Right. So sebelum tu saya nak ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada Sapphire Direct, Datin Dr. Azlina Ashari, dan juga Founders Platinum Dr. Heliza kita. Alright, so seterusnya menjadi tulang belakang program kita pada malam ni. Terima kasih kawan-kawan. Jangan henti. Ucapkan terima kasih, typekan 888, typekan 88. Terima kasih kepada floor manager kita, Emerald Mar, dan juga FDD Faiza. Iklan yang cantik yang kita dapat setiap minggu tu kan, sentiasa yang tercantik, yang terbaik oleh Emerald Brole.
host kita yang bertumpus lumus pada malam ni, iaitu Emerald Eddie. Tak lupa juga jutaan terima kasih juga kepada Founders Council Studio FC kita, tak lain tak bukan yang kita sayang semua, Double Diamond Abang Harun dan Kak Muni, dan juga terima kasih kepada Council Studio FC yang lain. Oleh itu kawan-kawan, jumpa lagi di siaran akan datang. Okey, right? Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja company saya company, kalau kita tak cukup sihat,